بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita untuk belajar kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan Alhamdulillah, pada hari ini insya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan khatam kitab ini secara online, dan insya Allah akan ada majlis lepas ini, majlis Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa yang terdekat nanti kita akan maklumkan untuk semua, dan akan maklumkan tempat majlis itu kat mana. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan buat majlis juga, akan buat maulid, dan juga kita akan baca beberapa hadis yang terakhir daripada kitab ini dalam majlis insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Tapi disebabkan ada ramai juga daripada yang berserta, daripada ada yang dari luar Malaysia, ada yang dari tempat jauh-jauh, dekat Malaysia, negeri lain. Jadi insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita khatam juga secara online pada hari ini, dan juga kita dapat berkat insya-Allah pada hari yang mulia ini biiznillah Subhanahu Wa Taala. Asalnya kita nak khatam pada 12 Rabiul Awal, dan subhanallah saya cuba lambatkan sikit supaya kita ada tetamu, ada guru-guru jemputan kita jemput untuk hadir. Tapi subhanallah ramai yang ada banyak program di bulan Rabiul Awal ni, banyak program subhanallah. Jadi mungkin secara online sekarang kita khatam bersama-sama. Nanti insya-Allah di dalam majlis Maulid kita akan jemput lebih pada seorang daripada guru-guru dan juga ulama yang ahli hadis. Insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat untuk semua biiznillah subhanahu wa taala. Jadi kita dapat baca yang hadis yang terakhir tu sama-sama insya-Allah dalam majlis nanti kita akan baca biiznillah. Kita sudah sampai pada bab 55. Nah, pada kitab ini hadis 399. Nah, di 399 insyaallah subhanahu wa taala. Sekejap. Afwan, barakallahu fikum. 56, bab 56. Bab ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil manam. نعم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. حديث 406. وبه إليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم. Silakan, sila baca terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bab 56, bab mengenai bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis 406, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar melihat diriku, kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku. Sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم. وبإليه حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حسين عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي صلى الله عليه وسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar melihat diriku, kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل عليك يا سيدي رسول الله. حديث 408. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق ابن أشيم. وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث. قال أبو عيسى وسمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا غلام صغير. نعم. Sallallahu alaihi wasallam. Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihat diriku. Sallallahu alaihi wasallam. Yang baki yang saya baca itu qala Abu Isa, maksudnya kata Imam Tirmizi. Naam, itu adalah tambahan, dia berkaitan dengan Rijalul Islam, maksudnya berkaitan dengan orang rawi-rawi hadis. Naam. Hadis 409. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي فحدثت به ابن عباس رضي الله عنه فقلت قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به، فقال ابن عباس رضي الله عنه إنه كان يشبهه. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar melihat diriku, kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku. Kulaib, salah seorang periwayat hadis ini, berkata, aku pernah bercerita kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Lalu aku teringat kepada Hasan bin Ali, dan aku katakan bahawa Hasan mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Hasan memang menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله عنه فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقال ابن عباس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد نعم قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت فقال ابن عباس رضي الله عنه لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا قال أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم بن يزيد الرقاشي نعم الرقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي نعم صلى الله عليه wasallam. Yazid Al-Farisi radhiyallahu anhu menyatakan, aku pernah bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu terjadi semasa zaman Ibnu Abbas. Aku pun menceritakan mimpiku kepadanya. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku. Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia benar-benar telah melihat diriku. Apakah kamu boleh menyebutkan ciri-ciri orang yang telah kamu lihat dalam mimpimu? Ya, aku menjawab, ya. Dia berada di antara dua lelaki lain. Badan dan kulitnya berwarna putih sedikit kemerah-merahan. Kelopak matanya seakan-akan bercelak. Dia ketawa dengan sangat baik. Wajahnya tampan, janggutnya tumbuh dari sini ke sini, memenuhi bahagian atas dadanya. Auf, salah seorang periwayat hadis ini berkata, aku tidak tahu apa yang boleh dibayangkan dari ciri-ciri ini. Kemudian Ibnu Abbas berkata, jika engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dalam mimpi, nescaya engkau tidak dapat menyebutkan ciri-ciri baginda lebih daripada ciri-ciri yang baru saja kamu sebutkan. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبه إليه حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي حدثنا النضر بن شميل قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة ada terjemahan? Tak ada. Tak ada. Itu adalah dalam hadis ini qala Auf al-Arabi dia adalah lebih besar daripada Qatadah. Itu berkaitan dengan rijalul isnad adalah yang ada pada sanad yang tadi pada hadis yang sebelumnya. وبه حدثنا عبد الله بن وبه حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه رضي الله عنه قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق نعم Sallallahu alaihi wasallam.
Abu Qatadah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihat sesuatu yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. وبه إليه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عفوا بكسر الراء، الدارمي. نعم. حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. قال: ورؤيا المؤمن قال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم، صلى الله. Sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihat diriku. Kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku. Baginda juga bersabda, dan mimpi seorang mukmin adalah salah satu daripada 46 bahagian daripada kenabian. Sallallahu alaihi wasallam. وبإليه حدثنا محمد بن علي قال: سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. نعم. Sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu berkata, jika kamu diuji, dilantik menjadi qadi, maka berpeganglah pada azhar, yakni pernyataan dan ketetapan yang bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam. إجابة. نعم. Hadis 415. وبه حدثنا محمد بن علي حدثنا النضر بن شميل أنبأنا ابن عون عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. Sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sirin berkata, hadis adalah agama, maka telitilah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala khatam kitabnya dengan hadis ini. Daripada Ibn Sirin kata, hadal hadis din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hadis ini adalah membawa agama. Fanzuru, maka lihatlah daripada siapa yang kamu mengambilkan hadis ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kena ikutkan pada Al-Quran, As-Sunnah dan Sunnah Khulafah Rashidin min ba'd Nabi alaihi salatu wassalam. Uh, Dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli hadis adalah orang yang akan cari tentang hadis Rasulullah SAW, akan boleh bezakan di antara hadis dhaif dengan hadis yang kuat, hadis sahih, dan juga adalah dia ada ilmu tentang ahli hadis. Maksud ahli riwayat itu setiap orang. Ma fa'alnahu fi hadhihi daurah, apa yang kita buat selama ini ketika kita baca kitab Syama'il, huwa sardul ahadith, iaitu adalah membaca hadis ini dari awal sampai akhir. Wa inna li ahli hadith khasa'is wa mazaya. Sesungguhnya untuk ahli hadis ada syarat-syarat untuknya, ada benda khusus padanya. Dia adalah orang yang alim. Apabila kita kata orang itu adalah seorang daripada ahli hadis, maknanya orang itu kalau kita tanyanya nama seorang daripada sahabat, dia tahulah tentang terjemahannya, maksudnya dia tahu tentang kisahnya, siapa dia,
Tak syarat dia kena ingat tarikh lahir, tarikh mati, tapi dia tahu sahabat itu, dan dia tahu tentang orang itu, adakah dia di antara orang yang hadisnya, kebanyakan pada hadisnya adalah sahih ataupun sebagainya. Nahnu, kami adalah dalam majlis ini adalah qara'na al-ahadith min al-bidayah ila nihayah. Kami membaca hadis ini dari awal sampai akhir, min babir riwayah wa laysat dirayah, daripada bab riwayat, bukan adalah dirayah. Qira'atul ahadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua cara untuknya. Ada cara dirayah, ada cara riwayah. Mal farqu bainahuma? Apa perbezaan di antara diraya, cara belajaran kitab hadis, dengan cara diraya dan riwayat? Majlis diraya, diraya adalah bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kita terangkan setiap satu di dalam hadis ini. Maknanya akan ada keterangan tentang rijalul isnad. Rijalul isnad maknanya sebelum nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ada beberapa nama kita sebut. Itu adalah ataupun rijalul hadis kita panggil rijalul isnad. Itu kita akan terangkan siapa dia dan sebagainya. Dan syarhul matan, dan juga terangkan matan hadis itu, maknanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terangkan dia apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apa maksud, apa terangkan, apa kita kena belajar daripada hadis itu. Wa ma yustafadu min al hadis, dan apa yang kita akan apa kita dapat kelebihan daripada hadis itu. Kullu hadha yadkhul tahta bab ad-dirayah. Semua ini masuk dalam bab dirayah. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutub al-ahadith, kutub kitab-kitab hadis adalah dikumpulkan di dalamnya adalah semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada juga daripada hadis-hadis yang dinasahkan. Maknanya sudah dinasahkan pada amal-amal dalamnya. نعم. لكن هذا كتاب شمائل. Ini adalah kitab syama'il, di khas pada sifat baginda Nabi Muhammad SAW, kelebihan baginda Nabi Muhammad SAW. Yani ما في شيء كثير. Tapi kalau tidak ada banyak dalamnya. Tapi kalau kita baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu semua kitab-kitab yang sahih. Kalau kita baca kitab-kitab yang lain, dalam Tirmidzi, dalam Abi Dawud, dan kitab-kitab yang lain, mungkin kita akan jumpa macam-macam hadis di dalamnya. Adalah juga daripada darajat hadis itu, ada hadis yang sahih, ada hadis hasan, ada hadis yang dhaif dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, yang dalam kitab ini yang kita belajar adalah semua khas pada tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Majlisuna hadha, majlis kita ini yang kita buat selama Masya Allah, sekarang kira lebih kurang kita dapat lebih kurang adalah lebih pada 16, 15, 17, 17, 18, 6, 19, 19, lebih kurang dalam 19, 20 termasuk hari ini 20 kelas kita buat setiap hari pada pukul 6.30 sampai 7.30 lebih kurang, iaitu majlis riwayah. Tapi Syekh ada terangkan sikit, itu sikit sangat, tak termasuk dalam, tak boleh kita nak kata majlis diraya, bukan majlis diraya. Adalah saya terangkan hadis, sikit-sikit pada hadis yang perlu diterangkan. Jadi Alhamdulillah, tariqatuna ataupun syarah kita pada bacaan kitab ini, jama'at ma bainal isnain, ma bainal riwayah wa bainal diraya, di antara riwayat dan juga adalah diraya. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. Saya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan ini pada kita semua, dan jadi amalan ini fi sahaifina wa sahaif walidina wa masyayikhina wa man lahu haqqun alaina. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadi amalan ini di dalam sahifah kami, adalah kitab-kitab kami, adalah juga dan ayah-ayah dan mak kita, dan juga pada guru-guru kita yang ajar kita, insya-Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Faqir, حضرت مجلس الشمائل. Saya hadir pada majlis bacaan kitab Syama'il أكثر من مرة, lebih daripada sekali. Minha, di antaranya adalah dengan guru saya Syekh Abdul Huda Al-Yaqubi hafizahullah taala, seorang guru ulama daripada Syria, Masya Allah, Syekh Abdul Huda Al-Yaqubi. Kita dulu hadir dengan beliau dan baca kitab ini semua dari awal sampai akhir.
hampir-hampir dalam 6 ataupun 7 jam. Kita baca kitab ini dari awalnya sampai akhirnya. Biasanya kita buat majlis baca dalam satu hari terus. Betul, saya ingat majlis hari itu dimula dari ibadat lepas asar habis lepas isyak, lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu. Habis lepas isyak lambat sikit. Alhamdulillah dalam 6 atau 7 jam kita selesai bacaan kitab ini. Itu panggil majlis riwayat. Dan saya hadir juga bacaan kitab ini fil madrasah Rabbaniyah, di dalam sekolah, satu sekolah namanya Madrasah Rabbaniyah مع الشيخ فاضل ما شاء الله. Alhamdulillah Al-Jailani. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun itu hadir juga, kita baca kitab ini juga, juga dalam majlis online juga. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan adalah di antara bacaan juga kitab ini di masa saya juga dekat Syria. Saya baca kitab ini secara riwayat dan dirayah, dua-dua. Alhamdulillah dengan guru kita Syekh Naim Al-Arqsusi. Alhamdulillah pun saya hadir ke bacaan kitab ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin an qaddara lana, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang takdir untuk kita dan mudahkan untuk kita untuk baca kitab ini pada setiap tahun di Bait Al-Furqan. Dan ini adalah amalan di Bait Al-Furqan yang istiqamah Alhamdulillah daripada masa kita dekat Mesir. Kemudian apabila pindah ke Yaman, saya ingat itu pun kita adalah baca kitab ini kalau tak silap juga. Dan juga sekarang Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Malaysia, Masya Allah kita sudah berapa kali berpusing kitab ini. Alhamdulillah. Semoga insya Allah apa yang kita buat ini Allah Subhanahu Wa Taala terima pada kita semua biiznillah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita satu hari kita buka kelas terangkan hadis-hadis itu dari awal satu persatu. Insya Allah kira majlis dirayah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT mudahkan untuk kita untuk buka kelas seperti ini untuk terangkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada awal. Banyak yang mengumpulkan hadis-hadis tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kitab ini, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, di antara kitab yang masyhur dan di antara kitab yang ramai menggunakan kitab ini, Masya Allah. Ramai orang gunakannya. Wallah subhanahu wa ta'ala ja'ala li hadzal kitab al-qabul. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kitab ini ramai, di titik orang ramai orang suka, ramai orang nak baca kitab ini. وكثير من المشايخ dan banyak daripada guru-guru dan ulama yang terangkan kitab ini. Ada banyak untuk terangkan hadis ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Maka beruntunglah bagi siapa yang dia buat di rumahnya setiap kali bertemu dengan keluarganya ataupun khususnya pada bulan Maulid, bacalah dengan anak-anak untuk kitab ini, insya-Allah Subhanahu wa taala. Baca kitab ini, baca hadis-hadis daripadanya sekali terjemahan. Mungkin kita buatlah dengan anak kita aktiviti baca sikit-sikit bagaimana, serta ayah ataupun mak terangkan sikit-sikit pada mana mana hadis itu. Wa kulluna adalah tulab ilm dan kami semua adalah pelajar ilmu. Walaupun orang sudah sampai contoh dah belajar tinggi, masih lagi namanya adalah talib ilmu. Allah Subhanahu wa taala qala li nabihi wa qul rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala kata pada baginda adalah wa qul rabbi zidni ilma. Katalah ya Allah tambahkan untuk aku ilmu. Jika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa qul rabbi zidni ilma. Itu adalah hal baginda. Bagaimana dengan kita? Kita pun adalah meminta pada Allah SWT untuk menambahkan ilmu kita. Nah, mata yasil syakhs, apabila orang sudah sampai tahap dia kata saya orang alim, maka dia adalah orang jahil, bukan orang alim. Baik, al-alim la yaqul an nafsihi alim. Orang ahli ilmu dia tak kata saya orang alim. Nah, dia adalah orang selalu rendahkan dirinya dan dia usaha untuk menambahkan lagi ilmu. Jadi bagi ayah ataupun mak jika membuka kelas ini, buka kitab ini di dalam rumah, baca dengan anak-anak, tidaklah salah kalau ada hadis yang tak faham maknanya sangat,
kata pada anak, contoh, okey, anakku, nanti nanti saya tanya guru saya ya, nanti saya rujukkan pada guru saya, tanya tentang bab ini. Nah, wala yunqis min qadrikum syai'a. Tidak ada kurang apa-apa pada bahagian kamu kalau kata saya tak tahu jawapannya. Lianna nisfal ilm la a'lam. Kerana separuh ilmu itu adalah jawapannya tak tahu. Apa jawapannya? Tak tahu. Itu adalah walakin innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya adalah ilmu itu adalah untuk kita kena syarinya. Ilmu itu tak akan datang pada kita sendiri. Kita kena syarinya. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala lihat di hati hambanya, dia nak syari ilmu, dia nak belajar, dia nak jadi orang alim, nak jadi orang yang ahli ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan untuknya. Maka kita ushalah dalam bab ini. ومن العلوم ما يجب على طالب العلم أن يبحث عنها أولا أو على كل مؤمن أن يبحث عنها أولا. طلب العلم فريضة على كل مؤمن. Dalam bab ini syari ilmu adalah fardu ain bagi setiap orang beriman. قال العلماء ما المقصود بالعلم هنا. Apa yang maksud pada ilmu dekat sini? Ilmu yang mana satu? من الأحاديث الذي أدى daripada hadis-hadis من الأحاديث ما يقصد فيه العموم ولكن بعض الأحاديث الثانية خصصته أو شرحت معنى الحديث هذا مقصود adalah di antara hadis-hadis يقصد فيه العام maksudnya umum secara umum talabul ilmi ilmu syari ilmu adalah faridah fardu bagi orang beriman tapi ilmu yang mana itu adalah hadis maknanya macam ilmu banyak ilmu ilmu bukan sikit ilmu doktor ilmu banyak pada ilmu contohnya adakah semua ilmu itu fardu ain tak ada hadis yang lain yang terangkan yang khassas al-am khususkan hadis yang umum iaitu hadis apabila malaikat Jibril datang pada Nabi Muhammad SAW dan tanya pada baginda Nabi Muhammad SAW adalah tentang Islam, iman dan juga ihsan. Apa maksud pada iman Islam, apa maksud pada iman, apa maksud hadis Jibril panggil, apa maksud pada ihsan. Jadi itu adalah maksud pada ilmu yang kira fardu ain. Orang kena syari tentangnya. Pada tentang Islam, tentang iman, tentang syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan juga tentang iman adalah iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa qadar khairihi wa syarrihi. Semua itu adalah itu kira di antara ilmu yang wajib bagi orang kena syari badannya. Uh, disebabkan adalah kita habiskan kitab ini dan juga kita habis tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Uh, tentang kita cakap tentang hadis ini hadal hadis din fanzuru amma ta'khuduna dinakum carilah tengok pada kamu ambil siapa pada ilmu ini tentang dekat sini tentang ilmu hadis walakin yajib tanbih mesti adalah kita perhatian tengoklah pada siapa kamu ambilkan ilmu maknanya syarilah kalau kamu nak belajar dengan mana-mana guru tengoklah guru itu bagaimana ni adakah dia mengikut pada manhaj ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak? Adakah orang itu orang yang mengikut pada manhaj ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak? Sebab benda ini adalah bahaya. Kalau akidah itu tak betul, yang lain semua tak betul. Tak ada apa. Jadi benda ni pun penting kita kena syari betul-betul. Mungkin ada orang kata tak apalah kita tahu orang tu akidahnya macam ada problem sikit. Tapi ilmu yang lain dia bagus. Al-aula tarkuhu. Lagi baik adalah jauhkan pada orang seperti itu. Sebab takut ada masalah. Tapi saya orang contoh orang kata saya orang awam macam mana nak tahu tentang bab ini. Tentang bab ini. Tanya. Apabila kamu tanya pada guru anda, mesti adalah setiap orang ada guru untuknya, ataupun guru kawasannya dekat masjid, surau dan sebagainya.
Boleh tanya yang kita boleh percayakan pada ilmu ni. Boleh tanya guru tu macam mana. Mesti ramai orang tahu tentang bab ini. Dan Masya Allah, antum di Malaysia, semua dekat Malaysia, dekat sini, Alhamdulillah, adalah banyak pada tempat-tempat yang menjaga agama dekat Malaysia, Jaiz ke ataupun Maiz dekat sini di Negeri Sembilan contohnya, ataupun tempat-tempat yang lain, pejabat-pejabat agama semua Masya Allah orang yang menjaga tentang ilmu ini, menjagalah maksudnya pada orang yang mendakwah, yang sampaikan ilmu. Jadi kita kena hati-hati tentang bab ini. Sebab banyak dari ramai pada orang kadang-kadang menambilkan manhaj, dia salahkan orang macam semua ni salah, tak betul, bid'ah apa. Ah, Macam sekarang kita di musim Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang banyak kata ini bid'ah, tak betul, tak boleh buat, Nabi tak buat, sahabat tak buat. Contohnya itu yang perkataan yang biasalah kita dengarlah pada orang yang tak suka. Qal كثير من العلماء يقولون قال adalah banyak pada guru adalah kata maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahtaju ila dalil. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlu ada dalil. Dia perlu hati yang hadir. Dia perlu apa? Dia perlu hati yang hadir, perlu hati yang hidup. Ha, yani fi hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang di zaman kita ini adalah orang sayang pada anak dia ataupun seorang pada keluarganya, buat hari jadi, buat macam-macam untuknya. Taib, ini kita dalam buat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam maulid itu ada apa? Adalah qasidah yang bunyi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah benda ini haram? Tidak. Nabi SAW sudah bagi tahu seperti mana, lalu dengan kita dalam hadis ini, kitab Syama'il, janganlah puji aku. Nabi SAW kata apa? Bersabda apa? Jangan pujikan aku seperti mana adalah orang apa? Orang Nasara, orang Kristian puji Sayyidina Isa sampai dia kata anak Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyahzubillah. Janganlah puji sampai seperti itu. Tapi puji-puji Nabi SAW biasa, tak sampai syirik. Itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah pada bab itu. Sekarang kalau saya tanya seorang pada kamu semua, bagaimana ayah kamu? Apa ayah kamu baik ke apa? Sebutkan berapa sifat-sifat, berapa benda yang daripada ayah kamu, dia baik pada apa contohnya. Akan duduk ceritakan mungkin 1 jam tak berhenti. Cakap. Semua itu adalah disebabkan sayang pada ayahnya. Jadi ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang padanya. Ha? Tak sempurna orang imam seorang sampai jadi Nabi Muhammad SAW, lebih kita sayang daripada ayah, mak, ayah dan mak keluarga tu. Nah, anak kita lebih kena tahap ni kena tinggi. Jadi apa masalah kalau kita baca maulid itu? Dalam maulid itu ada apa? Adalah bacaan hadis, ada dalamnya adalah bacaan Quran, adalah dalamnya zikrullah. Kalau orang duduk dalam majlis zikrullah, bukanlah dapat pahala. Sekarang cuba tengok pada masa. Kalau orang itu gunakan masa ada dalam majlis zikir. Tanpa fikir, orang itu katalah sahabat tak buat. Okeylah, kita duduk dalam majlis zikir, tak nak panggil maulid. Kita duduk dalam satu majlis yang ada di dalamnya orang puji baginda Nabi Muhammad SAW dan sebut sifat baginda Nabi Muhammad SAW, sebut kelebihan Nabi Muhammad SAW, dan orang yang membaca Al-Quran dan duduk di satu masjid. Adakah semua ini bukan baik? Tanpa bagi nama itu adalah majlis apa? Majlis maulid ke apa? Duduk di satu tempat, ada bacaan hadis di dalamnya, ada bacaan Quran, ada adalah i'tikaf dalam masjid. Semua ini bukan benda yang baik. Tanpa kita fikir adalah ini adalah apa nama majlis itu. Jadi ini adalah kira apa? Kira benda yang bagus. InsyaAllah tidak ada masalah badannya. Barakallahu fikum. Maka kita kalau boleh, kita usaha insya-Allah Subhanahu wa taala untuk jadi di antara orang yang hadir dalam majlis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh, saya harap pada semua insya-Allah di yang hadir dengan saya ada di rumahnya majlis khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat maulid dengan anak-anak, bacalah qasidah dengan anak.
uh, gembirakan anak, katalah badannya ini adalah bulan Maulid, bawanya ke Maulid di masjid, surau dan mana tempat yang ada diwan. Nah, dan bacalah kitab Syama'il ini, berapa hadis darinya. Bagi orang itu perasaan adalah ini adalah orang yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita kena bagi perasaan itu ada di dalam rumah kita. Naam. Barakallahu fikum. Jazakumullah ala khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita pada hari ini, hari yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tamma walillahil hamd. Khatam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Naam. Naam. Fi Bait Al-Furqan. Naam. Tarikh 7/9/2025. 14 ربيع الأول. نعم الحمد لله رب العالمين. شكر kepada Allah Subhanahu wa taala. آه هذا وأقول أنا العبد الفقير نادر فهد شيخ عبد الله الدمشقي الشافعي الشاذلي. أقول وبالله التوفيق. أجزت كل من حضر معي في هذا المجلس، مجلس كتاب الشمائل المحمدية. Saya adalah Nadir Syekh Abdullah Ad-Dimashqi. Saya adalah seorang daripada Damsyik, Syria, keturunan daripada Madinah Munawwarah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Saya ijazahkan kitab ini kepada semua yang hadir dengan saya pada secara online selama ini, dan insya-Allah di majlis yang akan datang kita juga akan bagi isnad kepada siapa yang hadir dengan kita kitab ini. Ijazah ini disahkan kepada semua orang yang hadir dengan kita, walaupun orang yang hadir dengar berapa hadis daripada kitab ini. Maknanya ada darajat untuk menerimakan sanad. Ada orang yang menerimakan sanad, dia kata saya dengar kitab ini dari awal sampai akhir dengan guru saya. Ada orang kata saya dengar sebahagian. Ada orang kata saya dengar suku. Ada orang kata dengar separuh dan sebagainya. Jadi setiap orang yang hadir dengan saya masing-masing, nanti insya-Allah kita bagi sijil. Nanti tulis dalam sijil itu, dan saya Alhamdulillah hadir dengan Syekh Nadir daripada contohnya separuh kitab ini, ataupun semua kitab ini, ataupun sebahagian pada kitab ini. نعم جرت العادة الإجازة بالبعض. adalah di antara adat pada guru-guru yang menijazahkan kitab ini, sebahagian dari orang baca, sebahagian pun dapat ijazah. ولكن الصحيح أن يكون إجازة لكامل الكتاب يعني من أوله إلى آخره. Yang sahih adalah orang ambil ijazah apabila baca kitab ini dari awal sampai akhir. لأن درجة تحمل الحديث sebab adalah pada cara menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mengambilkan hadis adalah kena dengar. Maksud pada guru itu, kita sudah dengar hadis itu, kita bagi, baru kita kata isnad itu betul, sahih isnadnya. لكن مثل هذا الكتاب في شمائل محمدية، كتاب هذه الشمائل boleh يصح الإجازة بالبعض. Sahih ijazah juga jika kita kata arwi, saya riwayatkan hadis ini daripada isnad, contohnya sanad contoh Nadir Syekh Abdullah
adalah isnad itu, dan saya pernah dengar sebahagian badannya. InsyaAllah kalau kita riwayat seperti itu pun sahih isnad. Tapi yang lagi kuat bagi adalah orang yang sudah baca kitab ini daripada awal sampai akhir dengan guru. Maknanya dia sudah dengar kitab ini semua dari awal sampai akhir. Azkur, saya ingat di masa belajar dengan guru saya, Syekh Naim Al-Arukhsusi, di masa itu contohnya kita duduk dalam satu majlis, kadang-kadang terpaksa nak bagi tandas ataupun nak ambil wuduk semula, contoh nak iktim penat duduk majlis lama-lama. Jadi masa yang kita pergi untuk ambil wuduk ataupun bagi tandas, apabila balik tengok Syekh sudah baca 4-5 hadis. Dah lepaskan pada kita 4-5 hadis. Apa yang kita buat? Kita baca balik dengan guru tu, dengan Syekh tu. Atau kita baca dengan guru yang lain, yang guru yang Syekh Naim waktu tu letakkan. Maksudnya ada seberapa orang guru yang Syekh Naim pilih, dia kata siapa yang ada faut, maksudnya ada yang hadis-hadis yang dia tidak baca ataupun tidak dengar daripada aku, boleh dengar daripada guru-guru tersebut. Tapi dengan syarat tulis, dan saya dengar hadis yang tidak dengar pada guru itu daripada fulan, pada namanya, macam tu. Jadi boleh, itu adalah pada ilmu isnad. Tapi ilmu ni adalah ilmu besar. Sekarang pada kita ini bagi peringkat pertama bagi orang yang baru belajar tentang ilmu hadis, insya-Allah isnad ini sahih biiznillah subhanahu wa taala. Nanti insya-Allah saya akan share dengan semua isnad ini, kitab ini, serta isnad hadis al-musalsal bil awaliyah. Hadis tentang musalsal bil awaliyah maksudnya adalah hadis yang dengar pertama daripada saya di majlis yang pertama, adalah saya baca hadis al-musalsal bil awaliyah, dan juga insya-Allah saya akan serahkan sijilnya pada semua insya-Allah. Sebelum ni kita berapa orang saya ada bagi pada berapa orang isnad kitab ini. Tapi tahun ni saya azam insya-Allah nak keluarkan isnad ini kepada semua. Serta saya buat terjemahan. InsyaAllah hari itu kita ada buat sikit-sikit terjemahan. Jadi insyaAllah kita akan serahkan isnad ini kepada semua. Isnad ini adalah daripada nama Al-Faqir sampai nama Al-Imam At-Tirmizi. Kemudian daripada Imam At-Tirmizi sampai kepada semua hadis-hadis itu. Baik. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaAllah ada manfaat daripada Imam Tirmizi sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaAllah ada manfaat untuk semua biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ucapkan ribuan terima kasih pada semua yang hadir dengan saya. أقول مرة ثانية أجزتكم في هذا الكتاب إجازة صحيحة عند أهل الحديث نعم بشرط التثبت. Dengan syarat adalah saya ijazahkan pada semua dengan syarat adalah tersebut. Jangan ceritakan benda yang kita bukan belajar ataupun benda yang bukan kata ini daripada ini tapi bukan dia. Kena jagalah maksud dengan ilmu lah insya-Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga biiznillah, taqulu qabilna al-ijazah, maka katalah qabilna al-ijazah, sebut adalah qabilna al-ijazah atau qabiltu al-ijazah, boleh juga. Nah, barakallahu fikum. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, kita salawat qalilan nusalli ala Nabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih banyak pada semua yang hadir. Sebelum kita tamat pada majlis hari ini, saya ucapkan kulna amin wa antum bi khair. Semoga insyaAllah setiap tahun kamu semua dalam keadaan yang baik. Dan semoga Allah SWT mudahkan untuk kita untuk bertemu lagi sekali di bulan Rabiul Awal yang akan datang, insyaAllah pada tahun yang akan datang biiznillah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk maklumkan untuk semua, minggu yang akan datang insyaAllah kita akan mula bacaan kitab Dalailul Khairat. Kita akan mula bacaan kitab Dalailul Khairat. Apa itu kitab Dalailul Khairat? Satu kitab yang ada di dalamnya salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga kita akan buat setiap hari, mungkin selama 7 hari insya-Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita akan baca sebahagian. Setiap hari kita akan baca sebahagian daripada kitab itu, pun benda ni adalah di antara benda yang bagus sebab ada di dalamnya banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah benda yang matlub, wa hadha al-matlub fi hadha syahr min al-matlubat fi hadha syahr, dan ini adalah daripada benda yang kita perlu buat di bulan ini, bulan Rabiul Awal, untuk membanyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita pada minggu yang akan datang nanti kita akan maklumkan hari apa, dan pada masanya insya-Allah seperti masa kelas hari ini pada pukul 6.30, nanti kita akan maklumkan hari apa kita akan mula, kita akan share postnya insya-Allah. Dan tahniah pada orang yang join dengan kita di dalam kuis tentang sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keluar slide adalah Alhamdulillah. Tahniah pada 3 nama yang ada ini, kepada semua yang pertama, tahniah kepada semua yang join dengan kita dalam kuis tentang soalan tentang kisah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada kita share dengan pelajar-pelajar kita berapa soalan. Masya Allah ramai yang dah jawab, tapi kita waktu tu syarat kita orang jawab dalam masa yang terawal dan jawapannya semua betul. Jadi Masya Allah, di antara nama 3 orang adalah Datin Julia Aini Harun adalah seorang daripadanya, dan Haja Zaidah Hussein dan Haja juga Lija Osman. Masya Allah, 3 nama tersebut adalah 3 nama ni adalah Masya Allah di antara orang yang berjaya untuk jawab soalan secepat mungkin dan betul. Ada ramai yang jawab, tapi ada yang jawab mungkin jawapan tak sempurna, ataupun ada kurang pada markah. Pada 3 nama ini, Masya Allah, semua jawapannya betul, dan di antara orang yang terawal jawab. Alhamdulillah, kita di Bait Al-Furqan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, di Bait Al-Furqan kita ucapkan ribuan terima kasih pada semua yang hadir, dan juga tahniah pada 3 nama ini. Semoga insya-Allah berjaya dunia dan akhirat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taib, apa hadiahnya? Hadiahnya insya-Allah nanti via surprise akan sampai kepada rumah 3 nama ini. Nanti insya-Allah akan ada hadiah sampai, insya-Allah nanti share alamat biiznillah dengan kita. Nanti ustazah akan ambil alamat. Ada rasanya ada 2 orang, mungkin ustazah dah tahu alamatnya, seorang mungkin tak tahu, nanti tengok macam mana. Masya Allah,
nanti bagi alamat rumah, insyaAllah nanti hadiah akan sampai ke sana. Itu hadiah yang kita bagi. Hadiah yang lagi kita akan bagi adalah daripada hamba Allah SWT ini yang dhaif pada saya. InsyaAllah daripada Baitul Furqan juga adalah kita di bulan 12 insyaAllah Subhanahu Wa Taala kita ada juga pergi ke umrah. Kita akan pergi umrah adalah satu grup insyaAllah kita akan pergi ke umrah biiznillah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa itu mungkin kita akan bawa guru-guru Bait Al-Furqan serta ada beberapa pelajar. Jadi insyaAllah kita buka juga peluang kepada siapa yang berminat untuk join sekali dengan kita insyaAllah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bagi juga diskon pada tiga nama ini juga adalah 300 pada setiap orang. InsyaAllah pada harga package yang kita akan bagi biiznillah Subhanahu Wa Taala. Bagi siapa yang berminat, InsyaAllah mudah-mudahan boleh kita sama-sama adalah uh, pergi ke Makkah dan Madinah insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tahniah lagi sekali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk semua. InsyaAllah pada bulan 12 insyaAllah subhanahu wa ta'ala hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang taif ini adalah ingat nak buat satu grup untuk kita pergi ke umrah. Saya ni macam rindu sangat nak pergi ke sana. Sudah beberapa tahun tak pergi. Jadi insyaAllah pada tahun ni niat nak pergi biiznillah SWT. Jika ada rezeki insyaAllah kita akan pergi juga biiznillah SWT. Bagi siapa yang berminat nak tanya tentang maklumat tentang bab ni boleh insyaAllah SWT. Mesej pada grup dekat Ustazah. InsyaAllah nanti Ustazah jawab. Barakallahu fikum. Satu lagi ingatkan pada semua saya iklan lagi sekali di bulan Rabiul Awal ini kalau boleh kita adalah qasidah ada buat majlis qasidah di rumah kita ataupun di surau ataupun di kumpul sama-sama buat. Jadi alhamdulillah kita adalah seorang kawan adalah Ustaz Aiham ni. Munsyid Aiham tu adalah dia salah seorang daripada Syria. Semua kumpulan ni dari Syria, Masya Allah. Kumpulan ini adalah insya-Allah boleh terima ada khidmat dunia untuk sampaikan maulid, boleh membawakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qasidah, majlis maulid, majlis akikah, majlis walimah, urus dan juga lain-lain semua insya-Allah. Serta dia semua ada alatnya, tidak perlu kita sewakan PA system dan sebagainya, semua dia ada. Alhamdulillah. Dan juga adalah bagi siapa yang berminat juga untuk jalankan majlis sekali juga dengan makanan Arab juga orang tu boleh uruskan insya-Allah Subhanahu taala untuk siapkan sekali dengan makanan Arab ada juga manisan masya-Allah alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu taala. Jadi bagi siapa yang berminat insya-Allah Subhanahu taala boleh hubungi dengan nombor yang ada di bawah ini. Dan nanti kita share iklan ni lagi sekali dengan semua insya-Allah dalam grup-grup. Bagi siapa yang berminat, boleh insyaAllah call-nya terus, message dekat Munsyid Aiham. InsyaAllah pada kos berapa yang kena bayar kalau nak buat majlis di rumah saya, berapa kena bayar. Itu untuk bayaran boleh bincang dengannya, tapi saya bagi tahu tak banyak. Bayaran itu tak banyak. Dan juga baru semalam saya macam cakap dengan Munsyid Aiham tu bagi tahu lepas tu dia bagi tahu saya insya-Allah dia ready untuk keluar kepada majlis-majlis bagi orang yang ikut kemampuannya bagi setiap orang nanti insya-Allah boleh maklumkan nanti dia akan maklumkan berapa yang dia biasa ambil nanti kalau ada orang rasa macam tinggi sangat ke ataupun dia tak mampu nanti boleh bincang dengan dia insya-Allah dia akan bagi diskon khas pada pelajar Bait Al-Furqan insya-Allah dia bagi tahu saya nanti insya-Allah dia akan bagi diskon khas kepada pelajar Bait Al-Furqan. Jadi ini peluang untuk kita semua siapa yang berminat insya-Allah boleh panggil insya-Allah saya akan panggil kumpulan ini kepada Bait Al-Furqan di hujung bulan ini insya-Allah nanti kita akan tetapkan tarikh dan maklumkan untuk semua. Saya membantukan pada kumpulan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terimakan usaha saya dan terima usaha semua orang itu niat nak gembirakan orang di bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu niatnya dan membantu sama-sama yang saya kenal pada kumpulan ini semua kenal orang itu semua alhamdulillah jumpa dengannya tapi di antaranya adalah seorang Aiham ini adalah Munsyid Aiham. Masya Allah dia seorang kahwin dengan orang Melayu duduk di Malaysia dekat sini dan juga Alhamdulillah uh, macam niat dia baik
dia yang membawa dia ketua kumpulan qasidah ini, beli PA system, beli siapkan barang untuk majlis dan sebagainya. Alhamdulillah usaha untuk nak membantukan pada yang ada timnya, yang ada dengannya. Seorang dekat sini mungkin ada orang kenal pada pelajar-pelajar Bait Al-Furqan. Ini adalah seorang guru daripada Bait Al-Furqan. Juga Masya Allah dia join dalam kumpulan itu. Cik Hazim Masya Allah dia membantu pada kumpulan itu pun ada sekali. Jadi Alhamdulillah semoga insyaAllah ada manfaat untuk semua biiznillah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Saya sangat gembira sebab kita Alhamdulillah pada di Baitul Furqan dapatlah khatam kitab ini dan berapa kali pusing khatam kitab Syama'il. Dan sangat gembira sebab ramai Masya Allah yang sekarang setiap tahun macam menambahkan lagi ramai. Saya ingat dulu adalah awal-awal kita mula adalah dalam belas-belas orang. Lepas tu menambahkan lagi, menambahkan lagi, menambahkan lagi. Masya Allah sekarang sampai 60 lebih. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga insya Allah ada manfaat untuk semua. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada di Bait Al-Furqan. Kita ada website khas untuk Bait Al-Furqan. Kita ada juga TikTok, ada juga pada YouTube dan Facebook. InsyaAllah saya harap ada pelajar-pelajar saya yang hadir juga dengan saya. Sokong kita dekat Facebook, TikTok dan Instagram ada juga. Mudah-mudahan benda ini ada manfaat untuk ramai orang biiznillah, sampaikan manfaat kepada lagi ramai biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua benda yang ada di Bait Al-Furqan kita share dalam website kita Bait Al-Furqan, iaitu www.baitalfurqan.com. Masya Allah, Alhamdulillah ada ada yang membantu saya, ada Ustazah Hasnida Masya Allah membantukan kita dekat sini, dan semua tim saya yang di Baitul Furqan Masya Allah membantu untuk bab ini. Untuk bab social media mungkin saya kurang sikit dalam bab ini tentang bab iklan-iklan dan sebagainya, tapi Masya Allah ada yang di antara guru yang bagi tahu saya iklan kan hari ini. Mungkin jadi saya uh, asma ini dengar apa yang orang tu kata, saya iklan juga untuk bab ini bagi siapa yang berminat untuk nak join dengan kita di Bait Al-Furqan dalam program hafazan. InsyaAllah di masa yang terdekat kita akan ada program hafazan surah Yasin. InsyaAllah Alhamdulillah sudah berjaya pada sebelum ini hafazan surah Al-Mulk, hafazan surah Kahfi ayat 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Alhamdulillah di masa yang terdekat ni adalah ujiannya. Dan juga Alhamdulillah sebelum ni ada banyak program hafazan yang kita buat di Bait Al-Furqan. Dan ada juga tadarrus bagi siapa yang berminat insyaAllah boleh join dengan kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. بارك الله فيكم. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Marilah kita doa, insyaAllah mudah-mudahan doa makbul, insyaAllah doa mustajab biiznillah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا وعن والدينا وعن أمة محمد، واسترنا واستر والدينا واستر أمة محمد في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا وإيمانا متقبلا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا مجيب دعاء المضطرين، يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. نسألك يا إلهنا أن تفتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا مجلسنا هذا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا عملنا هذا واجعله خالصا لوجهك الكريم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا
وقلبا خاشعا وطرفا دامعا وإيمانا متقبلا يا أكرم الأكرمين. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا الفانية، نسألك يا إلهنا أن تجمعنا في جنة الخلد مع حبيبك محمد صلى الله عليه وآله wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, seperti mana kumpulkan kita di dunia ini, dunia yang fana, kumpulkan kita lagi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أكرمنا برؤيته وشفاعته واتباعه وفرج عن أمته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا أن ترزقنا زيارته في أقرب وقت يا رب العالمين. اللهم اكرمنا زيارته وشفاعته واتباعه وفرج عن أمته يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نحبك ونحب كل من يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نحبك ونحب من يحبك. اللهم قرب إلينا حبك، اللهم قرب إلينا كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك يا إلهنا يا مجيب دعاء المضطرين أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن تقضي لنا جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا قاضي الحاجات يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ولجميع من حضر كتاب الشمائل المحمدية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا أن تعمهم وتعم أهل بيتهم وأن تعم ديارهم بالخير والبركة والنور إلى يوم القيامة يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا أكرم الأكرمين أن تصلح لنا حالنا ظاهرا وباطنا سرا وعلنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاح أحوالنا وصلاح أهلنا وصلاح أولادنا. اللهم إنا نسألك أن تفتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. Ya Allah, kami ini kumpul di sini untuk membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan sayang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innahu ma jama'ana illa hubba habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami kumpul disebabkan sayang pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak dengar syama'ilnya ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Qarribna min habibik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami ya Allah dekat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat padamu ya Allah, dekat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qarribna ilaik, Allahumma qarribna ilaik, Allahumma qarribna ilaik, وباعد بيننا وبين كل عمل يبعدنا عنك وعن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, jauhkan diri kita daripada segala amalan yang menjauhkan diri kita daripadamu dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dekat pada kami ya Allah setiap amalan yang bagi kita dekat padamu dan dekat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ya ilahana salaha halina zahiran wa batina sirran wa alanan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fa innaka antal azizul qadir innaka antas samiul alim. نسألك يا إلهنا يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب والأبصار أن تثبت قلوبنا على دينك، أن تثبت قلوبنا على محبتك، أن تثبت قلوبنا على طاعتك، أن تجعلنا من عبادك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا تجردنا من كل نهب لنا ونسألك يا إلهنا بأن نحن عبيدك، نحن الفقراء إليك يا الله. نسألك يا الله أن تنظر إلينا نظرة تغنينا عمن سواك يا رب العالمين. ألا بالله نظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة. ألا بالله نظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة. ألا بالله نظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة. ألا بالله نظرة، ألا بالله نظرة، ألا بالله نظرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لنا جميع حوائجنا على النحو الذي يرضيك وترضى به علينا يا رب العالمين. ربنا يا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار سورة الفاتحة. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Jazakallah taala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. warahmatullahi Syekh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Terima Syekh. kasih, Syekh. Amin ya Fadil rabbal Syekh. alamin.